Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdullah Amir Mujahid bin Abdul Razak, nombor menteri 049870. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan tentang biografi Fatih Yakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama sebenar Fatih Yakan ini adalah Mahmud Fathi Muhammad Inayah Yakan ataupun dikenali sebagai Mahmud Fatih Yakan. Dia dilahirkan di Tripoli pada 9 Februari 1933 dan hasil pada perkahwinan beliau bersama isteri beliau bernama Mona Haddad, iaitu seorang anak watan daripada Tripoli. Mereka dikurniakan 5 orang anak. Okey, keluarga Fatih Yakan ni dia asal daripada Turki. Moyang dia nama Hamzah Bashah Yakan, iaitu dia berhijrah daripada Tripoli pada tahun 1681 disebab berlakunya perselisihan faham dengan Sultan Turki ketika itu. Okey, bermula pada saat itulah silsilah keluarga Fatih Yakan ini terbentuk di Tripoli. Okey, sejak kecil lagi beliau ni didedahkan dengan aktiviti keagamaan oleh bapa beliau sendiri, seperti kuliah mingguan yang melibatkan sebahagian ulama, ahli zikir, nasyid, bacaan Al-Quran serta alunan kasidah berubah. Malah, pendidikan awal yang beliau dapat daripada taman kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh bapa beliau dan nenek beliau sendiri. Dalam suasana keagamaan yang konservatif, suasana persekitaran keluarga dan pendidikan yang diterima, beliau memberi kesan yang positif terhadap kehidupan dari segi peribadi, pemikiran dan sebagainya. Okey, seterusnya, Fatih Yakan adalah pemegang diploma sekolah tinggi dari Sekolah Lelaki Amerika pada tahun 1953, dan kehadiran beliau sebagai pelajar sekolah itu turut membantu beliau bergaul dengan para pelajar yang berasal daripada keluarga yang berpengaruh di Tripoli. Beliau seterusnya menyambung pelajarannya dalam bidang kejuruteraan pada peringkat ijazah, sarjana muda dan sarjana. Beliau menukar pengajian beliau kepada bidang pengajian Islam dan bahasa Arab pada peringkat Doktor Falsafah. Penglibatan Fatih Yakan dalam bidang penulisan bermula pada tahun 1950, di mana buku beliau yang bertajuk The Message of Pan Arabic telah diterbitkan pada tahun 1958. Okey, banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh beliau. Di antara salah satunya adalah Maza Ya'ni Intima' il-Islam dan sebagainya. Ada banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh beliau. Okey, selain itu, beliau juga banyak menghasilkan karya-karya yang berkaitan dengan politik, gerakan Islam dan permasalahan umat Islam. Okey, seterusnya ialah penglibatan Fatih Yakan. Okey, Fatih Yakan juga merupakan individu yang terlibat dalam penubuhan Universiti Jinan Lumnan bersama-sama dengan isteri beliau iaitu Mona Haddad. Beliau telah dilantik sebagai salah seorang pemegang amanah universiti tersebut. Okey, malah universiti ini juga turut menjalinkan kerjasama dua hala dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Institut Pengajian Asia Barat, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Pemikir Islam Antarabangsa Malaysia. Ketika Fatih Yakan memimpin parti Jemaah Islamiah, ideologi beliau juga memberi pengaruh terhadap ideologi parti tersebut. Malah parti ini juga pernah dilabelkan sebagai satu gerakan fundamentalis Sunni yang berpengaruh di Akkad dan Tripoli, yang berani memberi amaran kepada Amerika Syarikat berhubung tindak tanduk negara itu selepas serangan 11 September. Fatih Yakan juga pernah berjuang bersama-sama kumpulan Ikhwanul Muslim, Ikhwan Muslim Syria bersama-sama dengan Said Hawa menentang Israel dan pihak barat ketika berlakunya perang Arab dengan Israel. Beliau juga dinyatakan sebagai seorang tokoh dan pendakwah yang berusaha menyatukan golongan Sunni dan golongan Syiah. Justeru apabila berlakunya demonstrasi tersebut, demonstrasi menentang Presiden Lumnan iaitu Fuad Siniora, beliau telah bertindak menjadi imam solat Jumaat dan bagi golongan Sunni dan Syiah yang mengadakan demonstrasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wan Abdul Fattah bin Ibrahim, nombor metrik 050894. Jadi saya akan menyambung pembentangan daripada Amir Mujahid, iaitu biografi Fatih Yakan. Dari segi ideologi, setengah pihak ni mendakwa Fatih Yakan ni merupakan seorang tokoh yang terpengaruh dengan ideologi Said Qutb dan Ikhwan Al-Muslimin. Malah beliau juga mempunyai kecenderungan menyokong Osama bin Laden dan juga
Al-Qaeda berdasarkan kenyataan-kenyataan yang beliau keluarkan. Biarpun pada hakikatnya beliau tidak menggunakan strategi kedua-duanya bila berhadapan dengan pihak barat. Iaitu seterusnya dari segi penulisan, Fatihakan ini merupakan seorang yang meminati hasil penulisan daripada beberapa tokoh yang punya pemikiran yang berbeza dengan beliau, walaupun beliau tidak bersetuju dengan strategi fahaman ataupun falsafah tokoh itulah. Jadi antara falsafahnya adalah falsafah pengajaran Ayman Al-Zawahiri, seorang pemimpin Al-Qaeda, iaitu penulis tokoh komunis. Antaranya adalah Karl Marx, Vladimir Ilyich Lenin, Friedrich Engels, Jean-Jacques Rousseau, Francois Marie Arouet de Voltaire. Payah sikit nak sebut. Itulah antara falsafah pengajaran Ayman Al-Zawahiri. Dan yang terakhir adalah sejarah kematian beliau lah. Pertama iaitu pada hari Sabtu 13 Jun 2009 jam 4.45 petang beliau telah diisytiharkan meninggal dunia. 4.45 petang ni adalah pada waktu tempatan lah. Kemudian Fatihakan ni diisytiharkan meninggal dunia ketika berumur 76 tahun. 76 tahun di Hospital Hotel Diu di Akrafih. Jadi kematian beliau ni adalah merupakan satu kehilangan kepada umat Islam. Jadi Fatihakan ni meninggalkan pelbagai ilmu serta pemikiran beliau lah yang mana masih boleh dibaca dan dikaji ataupun dijadikan panduan oleh umat Islam. Itulah sejarah kematian beliau. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Zarif Khairi bin Khairi, nombor metrik 050635. Seterusnya saya akan sambung pemikiran Islam dalam penulisan Fatihakan. Okey, perkara pertama yang disentuh ialah berkenaan pemikiran akidah. Menurut Fatihakan, akidah Islam ialah akidah yang berpaksikan dan selari dengan apa yang disampaikan melalui Al-Quran dan Hadis. Kemudian dipecahkan, perkara utama yang diberi perhatian oleh para rasul terdahulu iaitu berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT, pelaksanaan perintahnya dan beriman kepada Rasul. Seterusnya, juga menjelaskan matlamat penurunan kitab-kitab dan Rasul kepada umat manusia. Dan yang terakhir sekali, konsep ibadah dalam Islam, ia bukan sekadar penyambung hubungan antara pencipta dan makhluknya, malah ia turut diiringi perasaan tunduk dan patuh kepada Allah SWT, serta ia merupakan kemuncak perasaan kebesaran Allah SWT sebagai tempat pengabdian diri. Yang kedua, pemikiran politik dan gerakan Islam. Pemikiran Fatihakan lebih terarah kepada pengaruh gerakan Ikhwan Al-Muslimin, iaitu dakwah dan politik Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna. Banyak buku-buku hasil tulisan tokoh-tokoh Ikhwan Al-Muslimin menjadi pilihan sebagai sumber rujukan penulisan beliau. Okey, antaranya ialah buku tulisan Hassan Al-Banna dan Sa'id Ahwa. Sebagai contoh, buku yang ditulis oleh dua tokoh ini digunakan sebagai rujukan dan oleh Fatihakan dalam penulisan beliau ketika membincangkan mengenai sistem politik dan ekonomi Islam. Kemudian beliau juga memperjelaskan mengenai tujuan amal dalam Islam. Antara lain, bertujuan membangunkan masyarakat Islam atas kehancuran masyarakat jahiliyah dari segenap aspek kehidupan, di samping melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan fikrah dan cara hidup Islam, dan kerajaan yang mampu melaksanakan syariat dan perlembagaan Islam, tanggungjawab melaksanakan dakwah serta menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak terkecuali melahirkan peribadi yang ada penyebatian akidah dan akhlak Islam dalam dirinya.
Kemudian Fatihahkan juga meletakkan satu piawaian sebagai ukuran tertentu untuk kejayaan amal Islam. Penggandungan pada pandangan yang jelas dan selari dengan fahaman Islam yang membawa manusia ke arah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan hidupnya, menolak manusia dari mengabdikan diri kepada Taghut, menerusi metod ciptaan manusia dan sadaran kepada kaedah asas yang tepat berdasarkan tuntutan matlamat asas amal Islam adalah satu keperluan terhadap amal Islam. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa pemikiran Fatihahkan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ikhwan Al-Muslimin dari segi idea dan tindakan dalam bidang politik dan gerakan Islam. Malah, idea dan pandangan mereka turut dirakamkan dalam buku-buku politik dan gerakan Islam yang ditulis oleh Fatihahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ismail bin Rashid, nombor matrik 051569. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan rakan saya tentang pemikiran Islam dalam penulisan Fatihahkan. Pemikiran yang ketiga ialah pemikiran pendidikan yang diterapkan dalam penulisan Fatihahkan. Fatihahkan berkata di dalam pemikiran pendidikan ni bahawa pendidikan dalam Islam itu penting sebagai satu cara untuk menjadikan insan yang mempunyai peribadi mulia yang boleh menjadi tunggak pembangunan masyarakat. Dalam pemikiran pendidikan, beliau pecah pula kepada 8 jenis pendidikan yang beliau ekspresikan dalam konteksnya yang tersendiri. Okay, kita pergi kepada pecahan yang pertama ialah pendidikan iman. Pendidikan iman ialah pendidikan yang terlegak di atas teori serta diterjemahkan dalam skop yang lebih luas merangkumi aspek praktikal ibadah, akhlak dan amal. Keimanan dan ketaatan manusia kepada Allah perlu dibuktikan melalui praktikal ajaran Islam dalam kehidupan mereka secara berterusan. Fatihahkan turut membincangkan tentang konsep keimanan kepada hari akhirat. Beliau membahaskan mengenai fungsi syurga dan neraka. Setiap manusia akan menerima balasan di mana orang yang mentaati perintah Allah SWT disediakan syurga sebagai ganjaran dan orang yang tidak beriman kepadanya akan ditempatkan di neraka. Seterusnya pergi kepada pendidikan yang kedua, iaitu pendidikan roh. Beliau menyarankan setiap individu Muslim agar dapat melatih diri mereka melaksanakan Qiyamul Lail serta mengambil berat mengenainya sebagai cara untuk melihara iman. Fatihahkan menekankan umat Islam ni perlu ada ibadah sampingan seperti Qiyamul Lail sebagai cara untuk melihara iman daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Pergi kepada pecahan yang ketiga ialah pendidikan akal. Akal memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Fungsi akal dinyatakan sebagai satu alat atau cara untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memikirkan kebesaran dan kekuasaannya. Ditunjukkan kat sini pendapat Fatihahkan, dia kata akal ni memainkan peranan penting untuk mendapatkan ilmu. Tapi tujuan kita dapatkan ilmu ni untuk memikirkan tentang keagungan dan kebesaran Allah, bukannya untuk makin menjauhkan kita daripada agama. Seterusnya, fungsi akal akan berdepan dengan kegagalan kemampuannya atas beberapa faktor. Sekiranya manusia melakukan maksiat yang berterusan melakukannya dan tidak bertaubat atas dosa yang dilakukannya, kemampuan akal untuk menjalankan fungsinya akan gagal. Hanya kalau akal ni mempunyai mindset, lepas kita dah belajar macam-macam, lepas tu kita ada mindset yang salah, kita pula buat maksiat, lepas tu kita tak bertaubat, maka fungsi dia gagal lah. Maksudnya dah gagal untuk mendidik akal sendiri. Seterusnya, pendidikan sosial. Dalam pendidikan sosial, Fatihahkan menyebut persamaan hak dan perpaduan dinyatakan secara jelas kedudukannya sebagai sifat asas masyarakat Islam. Matlamat hubungan sosial dalam Islam turut dijelaskan bahawa ia tertegak atas dasar semangat tolong-menolong, semangat kerjasama di kalangan keluarga, jiran dan puak serta kesucian akhlak dan pemikiran masyarakat daripada perkara atau unsur yang merosakkan. Beliau turut menyentuh mengenai hubungan dengan komuniti, badan dan persatuan yang wujud di sekitar kehidupan manusia. Beliau pandangan bahawa menjalin hubungan dengan badan yang tidak mendatangkan kemaslahatan fikrah bukanlah satu keharusan, malah adalah satu tanggungjawab. Memulaukan persatuan-persatuan, badan-badan, majalah atau juga penentangan fikrah Islam, dan disarankan kepada umat Islam untuk memberi sokongan dan khidmat kepada industri yang menyumbang kepada ekonomi Islam. Jadi apa-apa yang menyumbang kepada ekonomi Islam sepatutnya umat Islam support, dan apa-apa yang bertentangan dengan Islam sepatutnya kita boikot. Itu yang nak disampaikan oleh Fatihahkan.
Okey, sambungan pendidikan sosial yang tadi. Sistem ciptaan manusia telah menunjukkan kegagalannya atas ketidakmampuannya menyediakan kehidupan yang adil dan makmur, mencambahkan kekuatan dari segi rohani dan jiwa serta menyatupadukan manusia. Fatih akan berkata bahawa kelemahan sistem itu sendiri tidak berupaya untuk menjalankan fungsinya bagi mengislahkan masyarakat dan membawa kemakmuran kepada umum serta membangunkan roh dan jasmani dalam jiwa manusia untuk berdepan dengan penjajahan kuasa-kuasa lain, termasuk bagi menghapuskan Israel. Maksudnya sistem yang kita amalkan sekarang, contohnya sebagai sistem barat, gagal untuk membawa bi'ah Islam dalam negara lah, dan terutamanya dalam masyarakat. Dalam aspek berkaitan pembangunan Islam, kaedah asas bagi pembentukan pribadi Muslim adalah mengambil contoh sunnah Rasulullah SAW. Manakala proses pembentukannya juga berdasarkan sunnah Nabi yang mempraktikkan pengaruh pahala sebagai ganjaran dan siksa sebagai hukuman. Berdasarkan kepada pelaksanaan dan prinsip balasan yang terdapat dalam Al-Quran yang digunakan Rasulullah untuk jadi ikutan dalam usaha untuk mencapai qudwah hasanah. Maksudnya dalam aspek pembangunan instan ni, kaedah asas dia ialah kita ikut sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, cara yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjadikan suasana masyarakat kita dalam qudwah hasanah, dan biasa mengingatkan tentang akhirat, seimbang dunia dan akhirat. Seterusnya, pendidikan akhlak. Fatih akan memberi peringatan dan nasihat kepada pembaca dalam penulisannya agar berakhlak dan akhlak mulia serta beradab dengan adab yang telah dianjurkan dalam Islam. Okay. Fatih akan nak cakap kepada pembaca, iaitu kepada kita, supaya kita ni berakhlak dan beradab mengikut apa yang telah diajarkan oleh Islam. Beliau juga turut menegaskan bahawa perlunya syukur dalam kehidupan manusia. Kita kena sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita ada. Kalau kita nak bandingkan dengan apa yang orang lain tak ada, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Kelembutan adalah satu peranan yang besar dalam aspek dakwah. Ada satu keperluan pada para da'i untuk bersikap lemah lembut dalam usaha untuk menguasai manusia yang kurang menyukai atau membenci kekasaran, kekerasan atau membenci orang yang bersikap kasar dan keras. Okay, maknanya dalam menyampaikan dakwah sendiri, Fatih akan berkata seorang itu perlu bersifat lembut dan jangan terlalu kasar dengan orang lain. Sebabnya kelembutan tu adalah kelembutan tu adalah satu cara untuk kita menarik orang terhadap Islam. Dalam konteks dakwah, kesederhanaan adalah satu keperluan para da'i yang untuk diamalkan, dan perbuatan melampau atau berlebihan adalah dilarang. Maksudnya apa-apa pun yang kita buat dalam agama, kita kena menjadi sederhana. Maksudnya tak adalah kita terlalu fanatik dan terlalu terpengaruh dengan pemahaman yang begitu je. Sebab tu sekarang ni banyak golongan yang fanatik agama, pelampau agama, itu adalah golongan yang melebih-lebih dalam agama. Seterusnya memberikan satu impak yang negatif lah untuk umat Islam. Seterusnya, pendidikan masyarakat. Fatih akan juga tidak mengepikan aspek yang berkaitan dengan perasaan manusia. Sebagai contoh, individu Muslim disarankan supaya menanamkan sifat takut kepada Allah. Okay, maknanya kita kena takut kepada Allah. Sebagai asas dalam agama, kita kena takut kepada Allah dan kita kena menjauhkan diri daripada maksiat. Dan perasaan takut ini perlu ada supaya manusia tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang negatif. Okay, seterusnya pendidikan seksual. Fatih akan turut mengetengahkan beberapa unsur pendidikan seksual dalam penulisan beliau, seperti batas pergaulan antara lelaki dan perempuan serta saranan supaya menunjukkan pandangan terhadap lawan sejenis. Batas syariah antara lelaki dan perempuan dinyatakan sebagai asas penting dalam usaha untuk memastikan pergaulan antara lelaki dan perempuan berada dalam keadaan terkawal. Jadinya Fatih akan mengetengahkan beberapa unsur. Okay, dia kata pergaulan antara lelaki dan perempuan kena ada satu tembok. Maksudnya tak boleh terlalu bebas, dan kita kena kawal lah benda tu supaya
tak berlaku masalah gejala sosial yang melampau. Pendidikan jasmani. Okey, seterusnya pendidikan jasmani. Beliau menyentuh tentang aspek kesihatan dan pemakanan. Jadi Fatihah akan mengingatkan orang Islam supaya kita mengamalkan gaya hidup sihat dan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan dan keburukan sepertinya merokok dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi ke pemikiran yang seterusnya, pemikiran dakwah. Okey, Fatihah akan menonjolkan dakwah akidah salaf dalam penulisannya. Beliau menyarankan bahawa perkara yang berkaitan dengan pentakwilan dan pembukuan nas di mana umat Islam disarankan agar menyerahkannya kepada Allah, serta pendapat ahli salaf dalam hal ini perlu diberi keutamaan untuk diikuti. Maknanya Fatihah akan menyuruh kita menyerahkan masalah agama yang kompleks ni kepada ulama-ulama yang berkaitan. Maknanya bukan kita buat kesimpulan sendiri berdasarkan masalah yang ada. Fatihah kan nyatakan ni pendapat kepada Fatihah kan, pendapat orang lain terhadap Fatihah kan. Beliau dikatakan sebagai seorang Muslim dan Sunni yang menolak fahaman Al-Quran berdasarkan teori falsafah Yunani. Antara perkara yang menunjukkan bahawa dakwah beliau adalah dakwah salaf ialah pernyataan beliau berkaitan dengan konsep pengabdian diri kepada Allah dan konsep kecintaan kepada Allah. Dari aspek dakwah, Fatihah akan mengetengahkan kepada perkara penting yang berkaitan dengan seperti tanggungjawab menyampaikan dakwah, tugas dan keperluan para dai dalam usaha untuk menyampaikan dakwah. Untuk membetulkan salah faham terhadap tugas dakwah, beliau menegaskan bahawa kewajipan menyampaikan dakwah tidak terwujud daripada tanggungjawab seseorang itu. Okey, kewajipan untuk menyampaikan dakwah, sebenarnya setiap individu muslim ada kewajipan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Sama ada walaupun dah menggabungkan diri dalam menggerakkan Islam, melibatkan diri dalam lisan, tapi dalam kehidupan seharian pun kita kena sentiasa berdakwah dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Okay. Seterusnya beliau menyebut tentang tugas da'i. Tugas da'i ialah tertegak berdasarkan seruan kepada agama Islam, mengajarkan kepada perkara yang baik serta pencegahan daripada melakukan perkara mungkar. Okey, beliau berkata ilmu dan kemahiran adalah suatu keperluan dalam melaksanakan suatu perkara. Contohnya macam nak merealisasikan matlamat dakwah. Pendakwah ni perlu menguasai ilmu dan teori selain daripada keperluan material dan amal. Maknanya pengetahuan pendakwah ni perlulah luas dan tidak tertumpu kepada agama sahaja. Maksudnya banyak perkara yang kita boleh kaitkan dengan agama dan digunakan dalam penyampaian dakwah kita. Okay, beliau kata dai yang memahami agama Allah serta mempunyai pengetahuan yang am membolehkan untuk berkomunikasi berkesan dengan sasaran berdasarkan mentaliti mereka. Maksudnya dia nak kata kita nak mendekatkan diri dengan orang yang kita dakwah, dengan badai kita, kita kena beradaptasi. Maksudnya kita kena, cara kita dekatkan diri tu perlulah dengan sesuai dengan mentaliti, sesuai dengan sikap yang ditunjukkan kepada kita. Okay, yang terakhir sekali ialah pemikiran ekonomi. Kewajipan pemerintah menguruskan ekonomi. Pemerintah Islam dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fatihah akan turut menegaskan cara untuk menjalani ekonomi Islam dengan baik, antaranya ialah menyokong dan memberi sumbangan terhadap industri yang berpotensi menambahkan kekayaan Islam menggunakan produk yang dihasilkan oleh orang Islam, serta berusaha memastikan aliran wang keluar tidak jatuh ke tangan bukan Islam. Fatihah akan berkata bahawa matlamat ekonomi Islam adalah meningkatkan pengeluaran bagi menjamin keperluan asas manusia, mendapatkan jurang di kalangan masyarakat serta mewujudkan keharmonian dan keadilan di kalangan masyarakat. Hak pemilikan diiktiraf dalam ekonomi Islam bertepatan dengan matlamat ekonomi Islam, iaitu mewujudkan keadilan dan keharmonian dalam masyarakat. Okay. Hak milik individu dalam Islam diakui dengan syarat ia diperolehi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Okay, maknanya hak rakyat ekonomi, hak rakyat ekonomi, hak milik awam dan hak milik negara juga diiktiraf dalam Islam. Hak orang miskin diiktiraf melalui amalan berzakat. Okay, maknanya pemikiran ekonomi beliau, maknanya beliau mengekspresikan bahawa
dalam ekonomi Islam ni, pihak yang tertinggi hingga pihak yang ke bawah, yang paling bawah perlu mendapatkan manfaat daripada sistem ekonomi yang diguna pakai. Maknanya dan pemerintah bertanggungjawab untuk menguruskan ekonomi dan maksudnya secara telus dan tidak menjadi korup. Maknanya biar ekonomi ni dipimpin ataupun dipimpinlah oleh orang Islam, dan bukannya yang atas sekali, biar yang atas sekali itu orang Islam, bukannya orang kafir ataupun orang bukan Islam. Okey, sekian slide saya.